Okey. Saya rasa semua dah masuk balik kan? So kita boleh teruskan ya. Okey, boleh teruskan ke tak? Boleh. Boleh, awak tahu tak boleh. Okey. So kita tengok untuk yang topik yang kedua iaitu hubungan front office dengan department yang lain. Okey, dekat sini siapa boleh bagi tahu hubungan front office dengan department yang lain, apakah department yang dilibatkan dekat sini? FMB. Housekeeping. Okey, F&B housekeeping betul. Lagi? FMB. Dah F&B dah. Lagi? Dia jawab. Maintenance. Ya betul. Laundry tu dalam housekeeping ah. Lagi? Ha? Anas jawab maintenance. Maintenance. Okey, betul. Lagi tak ada lah. Habis lah. Okey, semua dah masuk kan? Okey. Mengapa hubungan front office department dengan department yang lain ni penting? Bagi tahu saya. Mengapa? Kalau tak elok tak boleh lah. Apa dia punya kepentingan? Mengapa? Sebab semua maklumat tu berada dekat front office. Sebab kata semua maklumat ada dekat front office. Okey, yang tu mungkin boleh diterima. Yang lain? Hubungan front office perantara dengan department lain. Okey, penting untuk menghubungkan antara department yang lain sebab guest akan call front office dulu. Okey, betul. Okey. Penting sebab maklumat kalau tak sampai, dia akan berlaku percanggahan lah. Berlaku orang kata apa, gaduh. Dia akan gaduh lah kalau maklumat tak sampai. Okey, salah faham, betul. So kalau kita tengok dekat sini, okey, saya besarkan sikit. Komunikasi antara jawatan sangat penting. Okey, front office ni menjadi orang tengah dalam menyampaikan maklumat di antara tetamu dan jabatan. Dengan jabatan yang lain. Okey, untuk jabatan yang terlibat di sini adalah housekeeping, macam tadi ada pelajar bagi tahu kan, housekeeping. Sales and marketing department. Ni satu department yang tak disebut-sebut tadi lah. Okey. Account department juga tak disebut. F&B memang popular. Maintenance tadi ada orang sebut tadi. Human resource pun tak ada orang sebut. So dekat sini kita nampak ada 6 ataupun 7 department sepatutnya yang berhubungkan rapat dengan front office. Okay. Kalau maklumat tak sampai, dia akan jadi masalah lah antara dua jabatan tu. Okay. Yang pertama kita akan tengok dulu untuk housekeeping. Okay. Dekat sini dia tulis contoh perkongsian maklumat. Okay. Yang pertama kita akan nampak status bilik terkini. Mengapa perkongsian ni penting? Untuk mengelakkan berlakunya room status discrepancy tu. Sebab apa? Okay. Contoh, bilik dah kemas. Housekeeping dah kemas bilik tapi tak update dengan front office. Ataupun front office terjual bilik yang belum dikemas lagi. So dia akan berlaku room discrepancy lah. Maksudnya room ada percanggahan, ada tetamu masih ada dalam bilik tersebut. Tapi dia dijual. Okay. Kalau maklumat ni tak dikongsi, contoh apa akan berlaku? Nampak tak dekat situ? Yang kedua, maklumat mengenai ketibaan tetamu dan guest stay over. Okay. Front office ada maklumat berapa tetamu yang akan daftar masuk hari ini. Okay. Dan mungkin ada tetamu yang juga akan stay over. Maksud stay over ni dia akan menginap. Tapi tak diberitahu kepada housekeeping. So housekeeping, macam mana dia nak kemas bilik? Macam mana dia nak prepare staff untuk kemas bilik, nak bagi jual bilik tu? Kalau dia tak tahu. Okay. Yang ketiga, kalau tengok dekat sini, penemuan barang hilang oleh chambermaid. Okay. Housekeeping, orang yang pertama lah selalunya. Orang yang pertama dia akan jumpa barang yang hilang. Okay. Tapi barang yang tetamu terlupa nak ambil ke apa benda. Tapi dia kalau dia tak bagi tahu dekat front office, guest selalu akan cari dekat front office je. Okay. Guest ni dia akan cari dekat front office. Jangan kata barang I hilang. Tapi front office kata I tak tahu apa pun. Sebab housekeeping tak bagi tahu. Padahal housekeeping dah dapat cari dah benda tu.
So dia akan ada masalah lah dekat situ. Okay, contoh special request seperti bantal, baby cot dengan extra bed. Customer ataupun tetamu selalunya dia akan buat penempahan di front office. Okay, bukan di housekeeping. Di front office dia akan buat penempahan. Dan di front office juga dia akan minta special request seperti yang mana yang dinyatakan lah. Bantal, baby cot, extra bed. Tapi benda ni tak dicatat elok. Tak dicatat secara teliti ataupun ni lah. So bila housekeeping buat bilik, dia tak buat benda tu. Dia tak bagi extra bed ke apa benda. So bila tetamu masuk, komplain lah. Okay, betul tak? So kesian. So maklumat kena sampai lah. Kebersihan di lobi, tu biasalah. Okay, menyemak semula status bilik. Macam saya cerita tadi, status bilik ni penting. Okay, untuk mengelakkan sebarang percanggahan bilik lah. Okay. Dan yang last sekali adalah untuk room setup untuk VIP. Front office akan ada maklumat VIP siapa yang akan mai contoh hari ini. Okay. So dia kena bagi tahu maklumat ni kepada housekeeping. Untuk buat room setup yang sesuai lah. Contoh VIP kita mungkin kena guna kalau macam raja kita kena guna setting yang set yang eksklusif untuk dia lah. Dia sebab dia ada set dia. Okay, bilik dia dah ada dah. Tapi kita kena buat setting dia. Okay. Benda ni semua kita kena tahu. Maklumat tu semua kita tahu. Bila guest dah check out, kan, front office akan maklum kepada housekeeping untuk pergi kemas bilik, betul tak? So dia akan bagi tahu dekat housekeeping untuk cek bilik tersebut untuk memastikan barang tak hilang dan ada tak barang tertinggal daripada tetamu. Selalunya macam itulah yang kita nampak. Okey, yang ni okey. Housekeeping. Okay. Okay. So kita akan tengok, okay. So simple dan dia straightforward lah. Okay. Yang seterusnya kita tengok untuk sales and marketing department. Okay, sales and marketing. Yang ni adalah maklumat mengenai promosi ataupun package terbaru yang ditawarkan oleh hotel. Okay. Sales and marketing bertanggungjawab untuk menghasilkan promosi dan ataupun package yang terbaru. Okay, untuk hotel lah. Kalau maklumat ni tak dikongsi kepada front office, mana front office nak tahu? Okay, apabila ada guest mai, dia tanya dekat front office. Kan, contoh, ni ada tak package untuk group ke apa benda? Front office tak tahu maklumat tu. Okay. So macam mana nak jual kepada tetamu? So kena tahulah. Yang kedua berkongsi dengan room availability. Room availability ni adalah bilik kekosongan bilik. Bilik yang boleh dijual. Okay, bilik yang boleh dijual. Contoh front office, kalau contoh kita ada 100 bilik, kadang-kadang kita mungkin akan reserve 20 bilik untuk sales and marketing pergi buat promotion ke apa benda. Yang tu kita kena tahu lah, yang tu kita sembang lah kan. Kita kena tengok bilik tu ada berapa. Dekat sini sales and marketing dia boleh buat kerja lah. So dia boleh cari guest, dia boleh offer kepada travel agent ke apa benda ke. Yang ni yang penting sebenarnya. Okay. Lepas tu front office memberi maklumat mengenai guest history. Okay, guest history ni adalah maklumat tetamu yang menginap di hotel kita. Maklumat tetamu yang menginap di hotel kita. Mengapa guest history ni penting? Sebab guest yang pernah menginap, okay, kita kalau ni bila ada promosi ke apa benda, kita kan send email kepada guest tersebut. Kita nak bagi tahu you merupakan guest kita dan kita ada promosi, kalau cek mic, cek boleh dapat 20% discount, 10% discount macam tu. Okay, untuk meningkatkan kita punya revenue lah. Okay, yang tu pun salah satu cara untuk promosi. Yang tu penting sebenarnya. Okay, kalau front office tak nak kongsi, macam mana sales and marketing department nak buat kerja? Susah kan, betul tak? Okay. Seterusnya kita akan tengok maklumat mengenai tetamu yang datang secara berkumpulan oleh sales and marketing. Okay, kan saya kata tadi sales and marketing department ni dia akan uruskan untuk contoh dia dapat cari geng yang berkumpulan. Okay, tetamu yang berkumpulan dia akan mai. So maklumat ni dia kena serah kepada front office. Contoh dia dapat satu grup 20 orang memerlukan 10 bilik, satu bilik 2 orang. Perkara ni dia kena share dengan front office supaya front office boleh block bilik tersebut.
dan front office boleh buat persiapan awal sebab group check-in dengan individu check-in tak sama. Okay, group check-in dia perlukan penyediaan yang lebih awal sikit lah sebab dia ada banyak benda dia kena buat. Dia kena buat list, dia kena buat assign room key dulu, macam tu. Okay, kalau individu dia main, dia tanya, dia check-in je kan. So macam tu. So dia beza dia lah. Okay, untuk yang sales and marketing department ni, okay. Okay, sir. Okay lah, simple, dia tak ni sangat. Kalau ada soalan boleh je tanya. Okay, jangan senyap, lagi suruh jawab quiz, tak boleh jawab. Okay, yang seterusnya kita tengok untuk account department. Okay, kalau account department semestinya kita akan melibatkan pembayaran. Okay, so account department ni dia akan menganalisa pembayaran tetamu. Okay, tetamu ni dia biasa bayar dengan tunai ke, dia bayar dengan kad kredit ke, ataupun pakai e-wallet ke. Okay, kita kena tahu sebab kita nak tengok trend tu macam mana. Okay, dan yang kedua menganalisa permintaan untuk barang daripada pembekal. Kita kena tengok kita nak cari pembekal, sediakan barang kita, apa dia punya harga. Okay, account department dia akan tengok benda tu jugalah. Yang ketiga mengendalikan hal gaji pekerja. Biasalah confirm yang account department yang akan bayar gaji pekerja kan. OT semua yang dia akan uruskan lah untuk pekerja, okay, bayaran. Dan seterusnya account department juga akan tengok dia akan memerlukan informasi inventory bulanan untuk pengawalan stok. Okay, dia perlu tahu supaya dia nak tengok berapa portion untuk kita nak beli inventory setiap bulan. Okay, sebab tu dia perlukan informasi tu. Kita tak boleh beli bahan yang terlalu banyak. Okay, kalau bahan tersebut, bahan benda tersebut, bahan tu ada expiry date, so kita akan rugilah. Sebab tu kita kena kawal. Sebab tu dia ada pengawalan stok. Okay. Sebelum ni, masa saya kerja dekat industri, saya kerja sebagai, ada juga satu jawatan iaitu purchaser. Purchaser ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk mendapatkan semua bahan. Bahan mentah ke, linen ke, saya yang orang tu yang akan cuba pergi cari pembekal untuk deal berapa harga setiap hari, bila saya nak kena ambil, harga, size, quality dia kita kena tengok semua benda tu. Yang tu untuk bahagian purchaser lah, bukan bahagian account ni lah. Okay. Yang seterusnya membantu front office untuk menyelaraskan transaksi yang berlaku setiap hari. Okay, yang ni confirm, kena buat. Yang ni wajib sebab penting. Okay, siapakah orang yang akan bagi laporan tu? Yang tu adalah night auditor yang kerja malam. Yang tadi ada shift malam tu kan. Night auditor tu yang akan semak dulu. Okay, dia akan semak dulu transaksi yang berlaku setiap hari. Amount yang dimasukkan tu betul ke tak betul. Lepas tu dia akan wujudkan satu laporan dan dia akan pass kepada account department untuk pengesahan. Betul ke tak betul? So account department pula dia akan buat pengesahan, buat semakan juga. Contoh terima tunai 2,000 tapi dekat account tak ada. Ataupun kad kredit 2,000, account tak ada. Tu dia kena check lah. Okay. Dan last kali adalah kesahihan dan ketetapan maklumat dalam gas service. Bukan, dalam gas account. Okay, gas account ni penting. Maklumat sebab kita boleh orang yang call, orang yang lain, orang yang menginap, orang yang lain. So kita kena pastikan apabila kita ambil maklumat daripada tetamu, okay, kita kena pastikan maklumat tu betul lah. Okay, maklumat orang yang call siapa, maklumat orang yang akan menginap tu siapa, maklumat orang yang main menginap tu siapa. Kadang-kadang dia kata orang yang menginap orang ni, tapi orang yang lain pula. Okay, so kita kena memastikan maklumat yang diambil tu betul. Sebab itu untuk front office ni kita ada satu orang kata satu panggil apa? Satu SOP. Okay, satu SOP kita mesti membuat pengesahan. Lepas kita dah buat prosedur, lepas kita dah ambil maklumat daripada tetamu,
kita mesti kena buat pengesahan, ulang balik. Ya, ulang balik dia punya maklumat tu betul ke tak betul. Contoh Encik keluar Weibo, IC scan-scan, nombor telefon scan-scan, email scan-scan, betul ke tak betul. Okay, kita kena ulang. Jangan buat malas, jangan skip benda tu. Okay, mesti kena ulang benda tu. Nanti saya akan terang bila kita kena ulang. Okay, pastikan you buat. Untuk account department, okay. Ada soalan? Okay. Seterusnya kita akan tengok untuk maintenance. Okay, maintenance ni biasalah. Kalau sebarang keroskan bilik, tetamu dia akan komplain di front office. Semua akan komplain di front office. So apabila front office mendapat maklumat, ada komplain, dia perlu catat dekat buku log. Kita ada buku log, dia buat catat, ambil maklumat, bilik mana, siapa guest, apa yang rosak. Lepas tu, front office kena hubungi maintenance department untuk tindakan yang segera. Okay. Maintenance dia akan pergi check. Okay, pergi semak dulu kod-kod kalau ada cuma perkara yang kecil. So dia boleh selesaikan. Kalau tak ada, dia tak boleh selesaikan pada masa yang sama, dia kena maklum balik kepada front office. Okay. Untuk front office buat tindakan yang seterusnya, sama ada kita nak tukar bilik ke ataupun macam mana. Selalunya benda tu kena tahulah. Sebab ada perkara yang kita boleh selesai on the spot. Ada perkara yang tidak tak boleh selesai on the spot. So kita kena maklum kepada guest. Takkan nak suruh guest tu tunggu berjam-jam kan? Betul tak? Okay? So kita kena habak benda tu dekat guest. Dan kita kena dapat maklumat tu daripada maintenance department lah. Lepas tu, kerosakan kemudahan di lobi ataupun kolam renang. Okay, maintenance ni dia maintenance untuk semua tempat. Dia kena pastikan kemudahan yang ada selamat diguna. Kalau tak selamat tu, kalau berlaku kemalangan, tetamu ataupun pelanggan dia ada hak untuk nak claim dekat kita lah, claim dekat hotel. Okay, nanti kita akan belajar satu akta tu untuk akta penginapan kita di hotel. Memang dia guna pakai di semua hotel di satu dunia. Akta tu memang pakai lah. Yang ni akta Malaysia lah. Kalau akta yang luar negara dia ada akta dia juga, ada penginapan dia. Okay, tapi sama dia punya tu. Yang ketiga, memastikan feature dan equipment tu dalam keadaan yang baik. Macam saya cakap tadi, kalau kerusi, meja, equipment tu kena dalam keadaan yang baik. Meja, kursi yang dah goyang, kena pastikan dibaiki. Dia biar dekat situ, bila tetamu duduk, jatuh, patah tangan contoh. So dia boleh claim. Okay? Aircon tak sejuk ke apa benda ke, yang tu kita kena dapat daripada tetamu dan kita akan buat catatan dekat buku log, front office yang akan buat, lepas tu dia akan hubung maintenance terus. Okay? Hubung maintenance untuk check. Boleh tak selesai pada waktu yang terdekat? Kalau tak boleh, kena tukar bilik lah. Lepas tu kena maklum kepada guest balik bahawa maaf cik, penyelenggaraan ataupun pembagian tu kena mengambil masa yang panjang. Contoh 3-4 jam. Tapi memandangkan cik ni, so kita cadangkan kita tukar bilik lah. Sama ada bilik yang sama ataupun kita boleh upgrade bilik tu bilik yang lebih elok lah, sebab nak bagi orang kata ganti rugi kan. Okay. Lepas tu memastikan keselamatan terjamin bangunan. Okay, maintenance bangunan, contoh dia punya dinding kan. Tak ada crack kan. Kalau ada crack lagi, dinding tu runtuh macam mana. So maintenance tu kena pastikan semua dalam keadaan yang elok lah. Okay, maintenance okay, simple, tak ada apa. Lepas tu, yang last sekali yang paling popular iaitu F&B. Okay, F&B. Untuk F&B, perkara yang pertama dia akan pemberian voucher sarapan kepada tetamu. Okay, dia akan sediakan. F&B akan sediakan, tapi pemberian tu bukan dia. Okay, dia akan serah kepada front office untuk serahkan kepada
tetamu. Sebab front office bila tetamu daftar masuk, okay, kita ada prosedur, kita terima duit, kita kira, kita isukan key-card, receipt dan kita akan beri sarapan, voucher sarapan pagi. Kita yang akan bagi. FO ingat FO yang akan bagi tapi penyediaan tu daripada FMB. Okay, boleh faham? Jangan salah faham pula. Lepas tu F&B juga dia akan maklum waktu operasi restoran, lokasi dan menu kepada front office. Sebab benda ni bila tetamu check in, front office yang kena maklum kepada guest. Kita bagi sarapan pagi, voucher sarapan pagi tu bukan bagi macam tu je, tapi kita ada SOP untuk kita maklumkan. Okay, waktu operasi bila 6 sampai 10. Lokasi dekat mana? Contoh dia ada 3 restoran. Mana restoran yang betul? Lepas tu dia ada menu. Okay, yang benda ni yang kita kena maklum kepada guest. Tapi maklumat dia kita ambil daripada FMB. Lepas tu yang ketiga tu bill dan payment information. Okay, kalau yang ni bill and payment information, contoh dia adalah in-house guest. Okay, lepas tu dia menggunakan, dia makan dekat restoran untuk lunch. Okay, selalunya dia boleh bayar by cash ataupun dia boleh orang kata credit to the room ataupun charge to the room lah. Okay. Maklumat ni nanti FMB dia akan buat apa tu transaksi ataupun dia kata kita kena transfer maklumat tu kepada FO punya account untuk guest tersebut. Dia kena transfer, dia yang kena transfer. Kalau dia tak transfer maksudnya FO dia tak dapat lah maklumat tu. Okay, dia kena transfer. Lepas tu room service pun sama. Ada guest dia ambil room service. Kalau dia memang in-house guest, confirm dia akan charge ke bilik. Ataupun dia nak bayar by cash. Itu terpulang. Sebenarnya tak ada masalah. Tapi maklumat tu kena sampai. Kita kena bagi tahu dekat FMB. Betul? Lepas tu ada credit adjustment sekira terdapat kesalahan ketika penghantaran maklumat. Yang ni masa-masa nak hantar maklumat tu, kalau ada silap, ada masalah, kita boleh buat credit adjustment lah. Okay? Yang last sekali iaitu front promosi daripada pihak restoran. Okay, pihak restoran. Pihak restoran yang akan sediakan menu yang baru, special of the day, apa benda kan. Untuk bulan tu, minggu tu ke. Dia kena bagi maklumat ni kepada front office. Sebab apa-apa pun tetamu akan cari maklumat di front office. So dia akan tanya, kan ada menu baru ke? Ataupun ada promosi baru ke? Dekat front office. Okay? Yang ni okay? Okay untuk bahagian ni okay, tak ada masalah. So simple saja. So I select balik sikit video yang saya suruh tengok tu, video yang kedua tu merupakan okay, video yang menunjukkan first impression. Betul tak? First impression saya rasa semua pelajar dah tengok. Okay, cuma ada lagi seorang tak dapat tengok, nanti dia akan tengok balik. Okay, daripada video tu kita dapat mengenal pasti berapa kesalahan. Okay, saya nampak ada yang tulis 27. Ada yang tulis 1, 2 saja. Okay, kesalahan dia memang banyak lah. Kalau kita tengok dekat situ ada 26 kesalahan. Kalau sampai last kali tu lah ada 26. Okay, kesalahan. Sebagai seorang pekerja yang tidak menunjukkan penampilan yang elok. First impression tu memang dah out. Okay. So di sini saya kena tegaskan lagi sekali. Bila you nak PLI ke ataupun bila you nak pergi kerja, pastikan you jaga you punya grooming. Satu-satu. Yang kedua, you kena jaga you punya kebersihan. Yang tu adalah hygiene you. Okay. Lepas tu, you kena tepat pada waktu. Kalau macam tadi, sepatutnya you masuk kerja 9, so 8.45 ataupun 8.30 dah sampai. Lepas tu ada tukar baju ke. Lepas tu kan, nak sikat rambut ke apa benda, bagi grooming, nak make up ke, bagi elok. Okay. Untuk nak bersedia untuk kerja. Kena sampai awal sikit. Okay, bukan 9, 9.30 baru nak sampai. Okay. Lepas tu, bila kerja dekat counter front desk tu, okay, sebolehnya
Kan, bukan sebenarnya kalau ikut memang tak boleh kita nak belakangkan tetamu. Maksudnya kita tak boleh kalikan badan kita ke belakang. Macam tadi kalau you tengok dekat dalam video tu, dia duk sembang dengan kawan dia kan. Membelakangkan tetamu. Bila tetamu mai, dia tak tahu. Duk sembang kan. So kalau boleh, kita akan face ke hadapan. So sebelum tetamu nak mai, kita dah ready. Kan? Kemungkinan kita akan tinggal apa yang kita sedang buat. Kita akan bagi greeting dulu dan kita akan tanya apa yang kita boleh bantu. Kalau ikut sepatutnya macam tu lah. Lepas tu, bila tetamu tanya, sesuatu perkara, lepas tu hang suruh dia tunggu kan. Lepas tu ada yang suruh dia cakap dengan tangan saya, talk to my hand. Itu sebenarnya pun salah. Okay? Sepatutnya kita kena layan guest yang ada dekat hadapan dulu. Kalau kita sedang bertelefon, kita kena maklum guest yang ada hadapan ni, mohon tunggu sebentar. Saya kena ada settlekan telefon ni dulu, nanti saya akan layan guest lah. At least maklum kepada dia. Aku bukan bagi dia tunggu dekat situ ya. Itu pun masalah. Lepas tu jangan sesekali gunakan phone hotel untuk perkara peribadi. Tu sembang kan. Tak boleh. Jangan pakai phone. Dekat situ you nampak dia duduk tiluk lena kan. Sebab tu kita tak pergi duduk. Sebab tu macam tu. Lepas tu yang last sekali, apa yang berlaku yang hujung tu sekali? Apa yang berlaku di penghujung video tu? Hello. Saudara respon? Tak ingat? Allah, baru perkara semalam yang cerita tak ingat dah. Hak lain? Ada yang ingat apa yang hujung sekali? Unprofessional action, yang tu tajuk. Tak, maksudnya yang kesalahan yang paling last sekali tu apa? Kesalahan yang paling hujung sekali tu apa? Yang tu tajuk. Betul. Yang tu tajuk. Being idiot. Being idiot. Bukan, sebelum tu. Sebelum being idiot tu apa? Apa kesalahan yang dilakukan? Bukan. Satu, sebelum idiot tu apa kesalahan yang dilakukan? Yang nampak sangat serius tu. Memang serius. Tak check ID guys, betul. Okay, Azizi. Azizi betul. Nanti boleh claim hadiah. Boleh claim hadiah dekat Cik Kuah. Okay. Bila ada guest check in, kan? Kita kena semak ID betul. Tapi yang ni adalah guest yang dia kata dia hilang kikat. Dia hilang kunci bilik. Kita tak tanya pun dia duduk bilik. Tak tanya, tak minta ID daripada dia untuk semak. Lepas tu kita terus bagi room key yang baru. Room key yang replace room key lah. Mana boleh? Tak boleh. Memang perkara yang sangat serius. Sebab itu, sebagai seorang staff, apabila kita nak check in, check out guest, kita kena ambil ID. Yang tu adalah SOP. Tak kira kalau dia hilang ke, dia nak minta ganti baru ke apa benda ke, kita kena semak ID dulu. Dan kita nak kena pastikan betul-betul dia duduk dalam bilik tu lah. Kalau you tengok dalam video tu, dia ambil kikat, lepas tu dia minta lagi satu kan. Hak pekerja tu dah offer lagi satu kan, bodoh kan. Dia pergi offer lagi satu, dia bagi dekat guest tu. Lepas tu guest tu dah ambil dengan laptop semua benda dah. Dah keluar dah daripada bilik tu, ambil semua benda. Okay. So apabila kita bekerja di kaunter hadapan, kita kena berhati-hati. Okay, kita kena berhati-hati. Mesti kena check ID.
Kalau dia nak minta kunci lagi kena check ID. Kita tak boleh bagi. Sebab kalau tengok sekarang di hotel pun kita dah ada security kan yang semakin ketat. You nak masuk ke hotel pun tak boleh. Contoh daripada lobby hang nak pergi dekat bilik pun tak boleh. Kalau tak ada kunci tak boleh. Sampai tahap tu dah dia punya security. Dulu mana ada. Kan? Dulu tak apa lah. Boleh naik turun nak ikut suka hati ya. Sekarang tak boleh sebab sekarang kalau nak ikut nak kata masyarakat semakin tak selamat lah. Itu yang mengapa dia dah kena buat security sampai tahap macam tu lah. Okay, maksudnya orang tak boleh sesuka hati masuk macam tu je. Mana boleh? Tak boleh. Okay. Ada security lagi ketat lah, betul. Sebab tu dia pakai kad. Pakai kad dia senang sikit kalau pakai kunci yang biasa. Biar yang tu kan senang-senang orang kopek dah masuk lah. Kalau pakai kad ni susah sikit lah kecuali orang yang tahu untuk hacking kad tu dia boleh masuk lah. Okay. Ada soalan? Ada nak kongsi apa-apa ke? Berkenaan dengan front office? Okay, semua pandai. Semua power ni ya. Tak ada soalan lah. Okay. Kalau tak ada soalan, saya yang tanya soalan. Tak ada soalan? Okay, saya akan tanya soalan. Okay, tak ada soalan. Okay, saya akan tanya soalan. Pernahkah anda dengar ada hotel yang tanpa pekerja? Ada tak? Ataupun pernah tak tengok video yang tanpa pekerja? Okay, tak ada. Nanti saya akan share video tu dalam Google Classroom dan minta semua pelajar tengoklah. Okay, yang ni merupakan satu trend yang terkini. Orang kata trend IT lah, IT. Apa tu, hotel tu dia tak ada orang. Dia mungkin ada 2-3 orang lah sebagai pekerja. Hak lain semua dia pakai robot. Daripada pintu masuk sampai pintu keluar dia pakai robot. Self check in semua dia pakai robot. Tak, bukan sebab during COVID. Sebab orang yang bangunkan benda ni sebab teknologi. Satu lagi sebab dia nak mengurangkan pekerja sebenarnya. Tapi makan kos lah. Makan kos lah sebab semua pakai robot, ya, teknologi semua makan kos. Okay. Pakai elektrik banyak, tu biasalah. Nanti saya akan share, saya nak minta pelajar pergi tengok supaya pelajar tahu. Okay. Apakah trend sekarang? Okay. Sebab itu, bila kita kerja dekat industri ni, kita kena dapat membezakan antara satu sama lain. Maksudnya kita ada skill kita. Kita ada kelebihan kita. Robot tak boleh ganti manusia. Kita kena bagi faham. Okay, robot memang dia advance, dia ni, dia tu kan. Tapi kita kalau boleh, kita tak nak bagi dia gantikan kita. Kalau dia gantikan kita nak kerja apa? Faham tak? Sebab tu masing-masing kena ada skill masing-masing, kena ada kemahiran. Sebab betul lah, tengok Aiman kata manusia juga yang buat robot tu. Takkan kita nak robot tu kontrol balik kita, betul tak? Tahu tak first robot di dunia nama apa? Tahu tak? First robot di dunia. Kalau tak tahu nak bagi tahu. Kalau dah tahu, habaq. Kalau robot tu rosak lagi makan kos nak bagi, tu biasalah. Tahu tak first robot di dunia? Saya cari sana. Tak tahu Animate. Bukan. Saya carikan nama tu. Okey. Okey, untuk makluman semua pelajar, yang ni adalah maklumat ekstra lah. Maklumat ekstra, kita kena tahu sebab benda ni dia akan efek dekat kita punya industri. Okey. Robot
yang pertama di dunia yang dicipta. Okey, nama dia adalah Sophia. Syed betul. Syed mesti cari dekat Google ni. Okey, Sophia. Okey. Kalau tak setiap saya rasa siapa yang cipta? Arab Arab yang cipta kot saya rasa. Ya. Arab yang cipta Sophia ni. Sophia ni dah boleh orang kata sembang. Sembang tau, sembang. Dia kalau robot kalau nak sembang dia lain kan. Sophia ni dah boleh sembang, dia macam manusia dah. Kalau pelajar pernah tengok movie macam Siri lebih kurang macam Siri tapi dia ada muka. Tak, dia ada muka, dia ada orang kata apa? Dia ada reaksi. Dia dah boleh buat muka. Kalau dia sedih, dia boleh buat muka sedih. Kalau dia happy, dia boleh buat happy. Macam tu. Sebenarnya dah orang kata dah advance, benda ni dah advance sebab dia dah ada implement AI, artificial intelligence. Kalau pelajar pernah tengok movie Capi, pernah tengok movie Capi tu? Pernah tengok? Tak minat? Apa yang tak minat? Pernah. Okay. Movie Capi tak pernah tengok? Ada tak lain? Pernah tengok movie Capi? Yang robot yang jadi polis tu? Robot polis. Betul. Okay. Yang mana yang pernah tengok, yang tak pernah tengok, pergi tengok Okay. Yang mana yang pernah tengok, kita tahu. Movie Capi tu, dia punya creator tu dia cuba nak masukkan orang kata apa, consciousness tu, kesedaran dalam robot. Bayangkan sampai tahap macam tu, gila. Dia nak masukkan benda tu. Dia nak jadikan robot ni macam manusia, boleh belajar, boleh fikir, sampai tahap macam tu. Kalau movie dah boleh buat, okay, maksudnya di reality pun boleh buat Bukan Jepun pun canggih. Ada, lepas Sophia tu, Jepun pun ada wujudkan benda tu. Wujudkan robot. Okay, tapi yang popular ni Sophia. Okay, start. Kalau ikut yang popular ni Sophia sebab apa tau? Sebab Sophia dia dapat citizenship. Tahu tak apa tu citizenship tu? Dia dapat kewarganegaraan. Dia diisytihar kewarganegaraan. Hang bayangkan robot pun dapat kewarganegaraan. Macam IC Robot yang dapat tau, first in the world. Dia lah. Yang Sophia tu, dia dapat. Pelik tak? So, jangan main-main. Kita dalam industri ni, kita kena ada satu set skill yang berbeza. Okay? Set skill yang berbeza macam mana, cik? Kadang-kadang ada pelajar tanya kan, set skill yang beza macam mana? Okay? Kita kena boleh menawarkan perkhidmatan yang lain lah. Macam yang profesional, yang ekstra yang tu cakap. Bukan kerja buat macam robot. Faham tak? Kalau kita bagi servis pun macam robot, lebih baik guna robot je, apa pasal nak pakai manusia? Betul tak? Sebab manusia ni dia boleh buat lebih lagi. Kalau ikut, dia ada perasaan, dia boleh care about the guest, kan? Robot ni tak boleh. Tapi ada juga yang mereka sudi nak guna robot tau. Di Malaysia sebenarnya, ada dah restoran yang pakai robot. Bukan yang pakai tab untuk order makan tu tau, yang tu bukan. Maksudnya, saya maksud di sini dia pakai robot untuk serving. Bukan Sushi King. Okay? Di mana? Dekat je dengan kita, di Ipoh. Ada di Ipoh. Ada satu kedai tu, kedai restoran tu, dia guna pakai 4 robot serving. Okay? Nama apa tak ingat lah. Kena pergi cari. Robot yang serving tu, you bubuh makanan dekat situ, hang set dia akan pergi kat meja. Sampai tahap macam tu. So macam mana dengan kita sebagai manusia? So kita kena ada proaktif lah. Maksudnya kita kena ada lah nak orang kata untuk cari skill yang baru, skill yang ekstra untuk menangani benda ni. Okay, kalau tidak kita pula yang akan
orang kata apa, kita yang akan tercicil. Tercicil daripada industri ni. Kita yang akan bye-bye sebenarnya. So pelajar kena faham ya, kalau nak bukan industri ni je ataupun mana-mana, maksudnya industri apa pun sama. Sama je. Kita kena ada set skill yang lain dan kita kalau boleh bekerja tu biar bagi orang kata ada passion lah. Macam saya cakap tadi, jangan kerja jadi macam robot. Kalau macam robot, orang dah elok ambil robot. Kita kena faham benda tu. Nanti video tu saya cuba share dalam kita punya Google Classroom supaya you boleh tengok. You boleh nampak ni yang apa tu, hotel yang penuh dengan robot. Saya nak share sebenarnya. Supaya pelajar dia nampak. Sebab takut you all tak tahu di dunia luar ni macam mana. Dalam industri kita tak tahu dah. Kita tak tahu lagi dah sampai tahap macam mana dah. So kita sendiri kena alert. Sebab kita dalam industri ni, macam yang cerita yang pasal COVID-19. COVID-19 ni banyak efek dekat industri kita. Sebenarnya, industri tourism dan hospitality banyak bye-bye. Tengok hotel lingkup lah, apa benda tutup lah kan. Apa yang kita boleh buat sebenarnya? Kita sebagai pelajar, apa yang kita boleh fikir untuk orang kata bukan nak solve isu ni lah, tapi at least untuk panggil apa? Untuk nak tolong, nak tengok apa yang kita boleh buat. I know kata dia pernah tengok video tu, betul lah. Ni ada apa pasal ada yang live meeting lah. Tak apa, yang mana yang dah tengok, kalau tak belum tengok lagi saya akan share dalam tu lah. So sila tengok lah. Kalau boleh tengok. Kita nak tahu. Ada soalan apa-apa? Ada apa-apa soalan sebelum kita nak nak close? Azizi semua So untuk week 1 kita sampai sini saja. So nanti saya akan masukkan quiz. Quiz tu ada masa untuk nak jawab. Dekat sini saya bagi tahu dulu. Quiz tu mungkin saya akan buka sampai hari ni 12 kan. Mungkin saya bagi dalam tempoh 3 hari lah kot. 15 hari bulan saya akan tutup quiz tu. Setiap soalan tu ada masa 60 saat untuk baca dan jawab. Tapi sebelum you nak jawab quiz tu, pastikan tengok dulu nota week 1. Nota week 1. Sebab ada bahagian yang jawatan-jawatan tu tak cover kan. Yang tu you kena baca dulu. Sebab dalam quiz tu ada soalan tu. You tengok dulu, you baca, you go through dulu sebelum you jawab. Jangan tergesa-gesa lepas ni nak jawab terus. Pastikan you jawab, ambil masa jawab dengan betul. Dia ada masa tau, quiz tu ada masa. Setiap soalan tu ada 60 saat untuk jawab. Memang kena tepat cepat lah. Jangan fikir lama-lama. Maksudnya you dah tahu jawapan, you pilih je ya. Nanti saya akan share. Pernah guna, dah pernah guna. Tak apalah, bagi siapa yang pernah guna tak apa. Yang mana yang tak pernah guna, kalau ada masalah apa-apa, sila bagi tahu. Sila bagi tahu. Sebab mungkin selepas ni banyak yang kita nak gunakan. Sebab itu I bagi test dulu. Yang awal-awal ni I bagi test dulu, tengok video tengok ada yang respon ke, ada yang tengok ke, tak ada yang tengok. Macam yang ni. Nampak skrin saya ni tak? Yang I tunjuk ni. Nampak tak? Bagi voice set. Nampak sir. Nampak sir, nampak. Yang I tunjuk skrin ni nampak kan? Macam yang ni. 3A. Nampak. Macam 3A. Yang ni nampak video yang kedua ni ada lagi 4 orang tak tengok. Yang ni. Pastikan pergi tengok Tengok dan jawab. Ni, Firdaus,
Baik, Azri, sir. Irfan, Okey, sir. Aiman. Lepas kelas. Okey, pastikan tengoklah sebab yang ni untuk percubaan awal. So kalau dah pandai tu, I tak bagi try lah. Okey, yang mana yang ada markah, kalau you tak buat, tak ada markah. Yang ni quiz untuk 3B. 3B dah buat quiz lah. So nanti quiz ni saya akan share dalam you punya dalam Google Classroom lah. Okay, ini Google Classroom 3A. Okay, Google Classroom 3A dekat sini you boleh tengok ada nota ni kan. Okay, you boleh baca dululah nota week 1 ni. Okay, baca sebelum jawab. Nanti saya akan post quiz dekat sini. You tekan link nya. Saya tunjuk yang 3B dulu lah sebab 3B dah ada dah. Okay, yang link ni ada 2 link. So kalau you pakai handphone nak jawab, you pakai tekan link ni lah. Mobile link, jangan pakai yang web link. Okay, jangan tekan yang web link lah, tekan yang mobile link. Okay, tekan masuk saja, tak payah isi kod apa, tak payah. Kalau dia minta nama, hang letak nama penuh lah supaya nak tahu siapa yang jawab. Okay, nanti saya akan letak arahan macam ni. Okay, so you bila you dah jawab, dia akan terus naik grade macam ni. Grade dekat bawah, nampak? Grade ni. Dah ada. Yang ni maksudnya yang ni dah jawab dah. Okay, pastikan baca dulu sebelum nak jawab. Okay, yang ni bukan buat saja-saja. Yang ni kita nak tengok kefahaman pelajar kepada topik yang telah kita terangkan. Okay, boleh faham? Okay, simple. Tak ada apa-apa macam Kahoot. Yang saya pakai adalah Quizzy. Kahoot pun nanti saya akan pakai lah. Tapi saya akan cuba-cuba bagi yang lain-lain, tengok yang mana yang okey lah. Yang mana yang pelajar sesuai ataupun dia boleh terima lah untuk ni. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, jangan lupa isikan kehadiran. Siapa yang tak isi, saya anggap dah hadir. Isi kehadiran. Okay. Sekali lagi, saya akan bagi tahu kod security code lah. Security code tu pastikan sama. Kalau you isi tak sama, maksudnya saya tahu you tak dengar. Maksudnya you pergi reka sendiri security code tu. Okay, 128. Security code 128 FOQF. Sekali lagi saya beritahu 128 FOQF. Okay, jangan tulis security code ni dalam chat. Tak mau, I tak nak you tulis dalam chat. I nak you tulis semasa masuk dalam kehadiran ni. Okay. Okay, dah 22 orang. Ada lagi berapa orang? Ni I suruh tulis metrik, nampak tak? Nampak tak ada juga pelajar yang tak faham arahan? Tak payah tulis SOP 3A. Ni siapa ni? Yang tulis 3A ni? Mesti Syamel. Okay, pastikan nama. Oh, nampak dah. Nampak tak? Saya suruh tulis huruf besar, huruf besar, huruf besar. Ada juga pelajar yang tak faham. Arahan simple pun tak boleh faham. So macam mana ni? Yang ni lagi syok. F0QS ada. FOQF kecil. Tak apalah. Besar kecil tu tak apa. Nanti saya akan ubah. Nak suruh jawab dalam besar. Tenang sikit. Okay, nampak? Nampak. Okay, baru 22 orang. Kita ada 27 orang kan. Pastikan semua isi kehadiran. Pada hari ini juga. Ni 23. Okay, isi. Jangan tak isi. Isi kehadiran. Security code. Security code apa? 128 FOQF. Sekali lagi saya beritahu 128 FOQF. Okay? Sila isi security code tu sebab penting. Sebab dekat sini saya boleh tahu siapa yang dengar, siapa yang tak dengar security code tu. Macam-macam ada. Okay? Dah 27 orang. Apa pasal 28 orang pula? Siapa yang isi lebih? 29. Tengok. Nampak tak? Saya boleh tahu siapa yang isi lebih ni. Nama yang ada 2 ni semua isi lebih. Nampak? Ni. Maksudnya ada 4 ekstra. Maksudnya tak sampai 27 orang lagi lah. Okay, tak kisahlah. Pandai-pandai hang isi. Nanti saya akan buang nama ni. Yang ada repeat tu saya akan buang. Okay? Pastikan isi ya. Dan jangan isi 2 kali. Bagi yang dah isi, jangan isilah. Senang je.
Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada? Okay. Respon. Jangan senyap. Tiada sir. Tidak ada. Syamil, elok Syamil. Tiada sir. Okay. Elok Kalau video kena buka. Puan Nurul ada? Puan Nurul? Puan Nurul Fazila? Puan Nurul Fazila ada nak bagi tahu apa-apa? Tak Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay. So untuk kelas minggu depan mungkin kita tengok dulu. Mungkin kita buat online juga ataupun kita buat face to face, yang itu kita tengok. Okay. Kalau boleh yang awal ini kita buat face to face online. Lepas tu baru kita buat face to face. So senang sikit. Okay. Sebab teori. Okay. Kalau tak ada soalan, kita, kelas hari ini sampai sini. So nanti saya akan post quiz tu, tolong jawab lah. Okay. Tengok arahan betul-betul, sila baca arahan ya. Tolong baca arahan dan jawab soalan. Yang mana yang tak habis, tak selesai video, tolong selesaikan video tu. Okay, sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Puan. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Puan. Boleh keluar dah. Boleh keluar. Okay, thank you, sir. Bye, sir. Thank Puan. you. Okay, bye. Okay, see you next week. Sir. Okay, bye.